Okey. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah. Seperti yang dia janjikan. Okey, dia janjikan saya nak cerita sikit. Nak cerita sikit berkenaan placebo effect. Seperti yang dijanjikan, kita nak cerita sikit berkenaan placebo effect. Placebo effect ni saya pun dulu pernah dengar, tapi dah lama tak dengar, tiba-tiba baru ni dengar balik. Apabila founder Mama Sab, itu Mama Sabrina, dia cerita. Dulu pernah dengar benda ni. Dan rupanya memang betul apa yang berlaku. Selalunya placebo effect ni selalunya dikaitkan dalam bidang perubatan. Digunakan selalu digunakan dalam bidang perubatan. Dikaitkan dalam bidang perubatan lah. Macam mana kaitkannya tu? Okey, saya cerita dulu Ustaz. Placebo effect ni adalah, dia lebih kurang, secara ringkas dia lebih kurang macam ni. Dia adalah kepercayaan minda terhadap sesuatu perkara. Daripada situ dia akan terbentuklah apa-apa bentuk yang terjadi hasil tu, akan jadilah kepercayaan minda terhadap sesuatu perkara. Itu adalah cara ringkas berkenaan itu apa itu placebo effect. Mungkin ada yang pernah dengar dan tak pernah dengar. Ada yang pernah dengar, mungkin ada dia punya takrifan dia macam mana, saya tak tahulah. Dan mungkin tak pernah dengar. Okey, tak pernah dengar, jadi saya cerita secara ringkas. Okey, placebo effect. Macam mana dia digunakan dalam bidang perubatan tu? Saya bagi beberapa contoh lah. Okey, contoh kita demam. Okey, demam. Ada orang demam, dia makan ubat, dia sembuh. Demam, makan ubat, sembuh. Dia percaya kalau dia demam, dia percaya kalau dia makan, sekarang ni, kalau dulu, zaman dulu, Panadol lah. Lah ni Panadol lah, paracetamol lah, padahal benda tu sama aja. Orang sebut Panadol, orang sebut paracetamol, benda tu sama aja. Tapi kita, kalau zaman kita dulu famous, tak ada ubat lain lah, Panadol aja. Demam, makan Panadol, sembuh. Itu kepercayaan minda terhadap satu perkara tu, dan dia membentuk sembuh. Kita percaya demam, dia demam, ambil Panadol, sembuh. Okey, ada yang orang demam, dia tak makan, ada jenis kategori tak makan ubat ni. Dia tu atas dasar kepercayaan minda dia juga. Dia demam, dia pergi tidur, dia pergi masuk tidur, dia selimut. Kemudian dia berpeluh, dia sembuh. Dia sembuh. Macam tu. Ada yang macam tu. Okey. Ada juga. Tiba-tiba nak bersin dah pula. Ada orang sebut nama ke? Okey, ada juga yang demam. Demam, dia mandi, dia sembuh. Ada macam tu. Ni kategori yang tak makan ubat ni, yang kita makan ubat. Ada yang demam, dia pergi berpeluh, dia sembuh. Ada kategori macam tu. Macam-macam. Ini atas kepercayaan minda dah lah. Jadi benda tu dah tertanam dalam minda dah. Kepercayaan minda dah. Itu adalah placebo effect yang kita selalu guna dalam bidang perubatan. Okey, macam mana pula yang dikaitkan benda ni dalam bisnes? Okey, kita bagi satu contoh. Saya tak nak sebut brand apa. Okey, brand tu dah masuk Malaysia pada tahun 1950. Mula masuk ke Malaysia pada tahun 1950. Dan sampai zaman tahun 1950, 1960, 1970, 1980, dia guna teknik lah, konsep placebo effect ni. Memang dia install kau dia install. Macam mana dia install? Okey, dia install. Dia bagi satu trademark. Minum akan jadi sihat dan mesti semua orang tahu. Apa dia? Company apa, brand apa? Minum dia jadi sihat dan
kuat. Minum. Okey, tu siapa skim sekarang ni macam mana dia guna teknik tu? Dulu. Okey, dia brand tu, minuman tu dia masuk Malaysia pada tahun 1950. Pada tahun kemudiannya, tahun 70-an, 80-an, 60-an, 70-an, 80-an, macam mana dia install dalam minda kita. Dia masuk sekolah-sekolah, dia install pada kita. Dia install pada kita lah. Pada mula-mula dia masuk dulu zaman mak bapak kita. Kemudian tapi dia tak attack mak bapak. Dia install terus di kalangan kita. Masa tu kita sekolah rendah. Tahun 80-an saya sekolah rendah pada tahun 80-an. Dia mai ke sekolah, dia bagi minum. Kita budak-budak minum. Dia air yang berasaskan coklat kan. Minum memang best lah. Kemudian dia bagi terima, minum dia akan jadi sihat dan kuat. Dia dah install. Dia install, pergi ke sekolah dia bagi minum, install. Kemudian budak-budak tu dulu ni dah besar dah. Okey, balik pada zaman dulu. Bila dia install pada kanak-kanak ada power. Dia akan, bila dia dah di-install, budak-budak bila masuk kedai, masuk market, dia akan nampak. Ayah, mak, beli ni. Hari tu dia mai sekolah, minum sedap lah apa. Beli. Kita, mak bapak pun terpengang. Zaman-zaman tu, zaman saya kecil-kecil dulu macam tu lah. Nak minum apa? Nak minum ni. Pasal di sekolah selalu. Di sekolah, kita diberi percuma. Kita ada install, diberi percuma. Okey, mak bapak pun ikut. Pasal apa? Mak bapak pun dah terdedah dengan benda tu. Jadi, dia willing power dia tu kurang kuat. Tapi dengan anak-anak. Dia anak-anak. Bila anak beli, nak beli. Masuk, nak minum ni, nak beli ni, nak beli minuman ni. Jadi, mak bapak pun beli. Dan budak-budak tu sekarang dah besar. Bila dah besar, benda tu dah di-install. Bila di-install, saya pula, syarikat tu dah, sekarang ni, syarikat tu dah tak payah promote kau-kau lah. Mungkin sebulan sekali dia timbul je iklan-iklan tu. Dia macam refresh je. Sebab benda tu dah install dah dalam kepala fikiran saya. Saya pula dah di-install dari kecil. Saya pula akan mewarisi benda tu pada anak saya. Saya akan belilah. Abah besok ada sukan kat sekolah ni. Sukan kat sekolah kena minum ni. Besok minum mesti kuat. Mesti menang lah. Benda tu dah install kat saya daripada kecil. Bila saya dah besar, saya dah nak sukan, nak ni, kena minum ni. Itu placebo effect dari segi bisnes. Bijak tak bijak? Dia guna satu sistem yang benar ni digunakan dalam perubatan saja. Demam makan Panadol, sembuh. Demam makan paracetamol, sembuh. Demam mandi, kemudian sembuh. Dia banyak yang digunakan dalam perubatan. Dia ambil benda tu masuk ke dalam bisnes. Jadi setiap bisnes yang berdaya saing, bisnes yang berwawasan bervisi ni, kita tengok bisnes mana yang ada guna placebo effect ni, memang dia akan boleh pergi lebih jauh. Dia efek dia long term. Jadi itulah placebo effect. Dia install dalam minda kita secara tak sedar. Jadi dalam bisnes macam itulah. Salah satu kaedah orang bisnes nak buat secara long term, dia install dalam fikiran kita. Macam satu produk tu lah. Mungkin ada brand-brand lain dia akan gunakan kaedah yang sama. Itu dah dikatakan placebo effect. Yang nak cerita petang ni guna placebo effect. Nak tahu lebih panjang, lebar, ulas lebih lanjut lagi, bolehlah Google tengok. Secara ringkas saya beritahu placebo effect tu apa dia. Itu dia. Macam mana dia digunakan, yang sebelum ni digunakan dalam bidang perubatan, dia ambil masuk dalam bidang bisnes. Dia install je. Sebab kita, dia placebo effect ni, kepercayaan minda kita. Dia telah menimbulkan satu kepercayaan minda kita terhadap satu perkara tu. Dan yang akan terbentuklah, terhasillah dasar kepercayaan tu.
minum dia jadi sihat dan kuat. Jadi kepercayaan macam tu install, dia terbentuk lah. Sebab tu bila tanya macam mana boleh menang ya, saya pagi-pagi saya minum ni, saya minum ni. Tengok dia minum, dia kata dia minum, padahal otak dia, minda dia yang telah di-set ke benda tu yang buatkan dia jadi kuat, jadi sihat. Macam mana dia boleh dikaitkan dalam dunia bisnes, placebo effect. Businessman, usahawan yang bijak menggunakan kaedah-kaedah placebo effect ni, dia memang akan sustain, kekal lama, akan secara long term. Okey, itu sahaja petang ni nak kongsi. Bukan nak cerita panjang sangat pun, nak share sikit je berkenaan placebo effect ni. Jadi relatekanlah dengan bisnes yang anda ceburi sekarang. Adakah ia boleh memberi impak secara long term sehingga ke anak cucu? Ya, walaupun bukan bisnes kita, walaupun hanya sekadar agent dropship, adakah ia boleh kita wariskan benda tu pada anak cucu kita, atau sekadar habis dekat kita saja? Tengoklah konsep placebo effect ni macam mana dia boleh buat. Okey. Kalau nak tahu lebih lanjut, lebih mendalam apa semua, carilah guru-guru marketing, guru-guru bisnes yang hebat-hebat. Pergilah register, daftar masuk kelas, join. Saya cuma ringkaskan saja di sini. Saya sharing apa yang saya belajar. Saya share, mudah-mudahan ada yang kawan-kawan yang tak pernah dengar. Oh, ini dia kaedahnya, ini cara dia. Ini mungkin ada something yang boleh dia buat untuk lebih sustain dia punya perjalanan bisnes dia. Mudah-mudahan. Okey, mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan kita semua. Itu sahaja perkongsian saya petang ni. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan akan ada lagi info-info, tip-tip yang boleh saya share, kongsikan kepada kawan-kawan semua. Jika ada manfaat, bolehlah share bagi kawan-kawan lain pun dengar sama. Kalau mungkin boleh bagi idea kepada mereka semua. Okey, assalamualaikum.